Kosovo. Sebahagian saudara mungkin tahu tentang Bosnia Herzegovina dan juga Croatia kerana itu adalah perang saudara yang paling mendapat begitu banyak perhatian pada tahun 92 hingga 98. Pembunuhan yang begitu besar sekitar tahun 92 hingga 94 sebelum pertubuhan Atlantik Utara ataupun NATO, iaitu negara-negara kesatuan daripada Eropah yang bersatu yang kemudian menyerang Serbia sebagai desakan untuk menghentikan pembunuhan etnik ke atas orang Islam. Sebahagian laporan menyebutkan dalam tempoh 6 tahun perang saudara itu ada lebih kurang 60,000 orang mati, ada yang melaporkan 200,000 orang mati, ada yang melaporkan 500,000 orang mati, malah ada yang melaporkan hingga angka mencecah lebih 1 juta orang. Berbagai fakta yang ada, tapi kita berpegang kepada fakta yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Penyiasatan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu kira-kira 200 ke 300,000 orang. Tapi bagaimanapun kubu-kubu massa yang mengebumikan mengebumikan orang Islam secara beramai-ramai oleh tentera Serb terus ditemui daripada masa ke semasa. Jadi saya percaya angka itu mungkin banyak selagi usaha dilakukan oleh pihak NGO dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk terus mengesan kubu massa di mana tentera Serb apabila selepas membunuh orang Islam mereka menanamnya secara tersembunyi sebagai satu krisis penghapusan etnik. Siapa Adam Yashari? Adam Yashari dilahirkan di Kosovo, di sebuah tempat bernama Prezak, sebagai seorang Albanian Kosovo, kerana saudara harus faham bahawa apabila Islam tiba di Eropah, terutama di kawasan Albania dan juga Kosovo, Empayar Osmaniyah berjaya mengembangkan agama Islam di situ dan menjadi sebahagian daripada Trust Islam, iaitu Turki. Osmaniyah beroperasi di Turki, kemudian mereka sampai di Albania, kemudian dia menjadi Trust Islam hingga ke laluan ke Kosovo, hinggalah pergi ke Spanyol yang disebut sebagai Empayar Andalusia. Itu Andalusia. Bila kita sebut sebagai Empayar Andalusia, dia adalah empayar yang berasaskan pada bumi Eropah mengikut laluan daripada Turki. Kemudian daripada Turki dia pergi kepada Scandinavian yang saya sebut tadi sebagai Balkan yang saya sebut tadi sebagai Bosnia. Kemudian dia merentas jauh melalui Kosovo, dia merentas lagi sampailah ke Spanyol. Ini adalah bagaimana Islam bertapak dan Kosovo sendiri, kalau saudara pergi ke Pristina, ibu kotanya, dia adalah bandar yang sangat menarik. Kebetulan saya sampai adalah pada musim awal musim salji, suhu minus 5 darjah pada waktu siang dan mencapai kira-kira 10 darjah pada waktu malam. Kota yang cantik, banyak bangunan yang dibangunkan oleh Osmaniyah adalah berusia antara 600 ke 700 tahun, iaitu pada abad yang ke-13 dan abad yang ke-14. Dia bandar yang sangat antik. Pemeliharaan terhadap binaan-binaan yang dibangunkan di Kosovo sangat indah. Tidak ada yang saya fikir. Saya telah melawat Iran, saya telah melawat Uzbek, saya telah melawat Kazakh, saya telah melawat Kyrgyz, saya telah melawat Jordan, Syria dan Lebanon. Tetapi saya tak fikir preservation ataupun pelindungan ataupun pemeliharaan terhadap heritage Islam terpelihara dengan baik seperti mana yang dipelihara di Kosovo. Saya mencadangkan kalaulah selepas ini saudara PKP dah habis, saudara ingin bercuti, sebahagian dari mereka mungkin hanya mengingati Turki sebagai pelancongan menikmati destinasi indah, pelancongan untuk menikmati bandar-bandar yang cantik. Saya berada di Turki lama, berulang alik. Saya cerita pada saudara, kalau saya pergi ke Turki tak kiralah ke bandar mana pun, selepas waktu saya bekerja dan menyampaikan kuliah kepada pelajar-pelajar Malaysia ataupun kepada rakyat Malaysia yang berada di sana, masa saya habiskan hanyalah di kamar hotel, membaca dan menulis. Saya tak begitu impress dengan Istanbul, saya tak begitu impress dengan Ankara dan beberapa banyaklah. Dia mempunyai 46 negeri Turki ni. Saya berjalan merata, tapi saya masih menganggap Pristina, Prezek dan Mitrovica yang berada di Kosovo adalah 3 bandar yang sangat menarik. Jadi kalau selepas PKP, saudara mempunyai wang, saudara menunaikan umrah, pilihlah untuk berjalan ke Kosovo, kerana saudara akan melihat heritage ataupun nilai persejarahan yang lebih unik
dengan wajah yang lebih berbeza daripada saudara melihat Islam di Asia Barat, Islam di Turki. Kerana Islam di bumi Eropah, termasuk Alhambra di Sepanyol, dia mempunyai binaan yang lebih mewah, dia mempunyai heritage yang lebih hebat kerana kerana sebanyak bahagian yang dimiliki oleh orang Islam ketika Andalusia kini telah pun ditukar sebagai milik Kristian. Tetapi bezanya di Kosovo, dia masih lagi kekal sebagai milik Islam. Masjid, bangunan masih lagi ketara. Batu-batu yang saudara lihat yang dibina itu adalah masih lagi batu-batu yang mewakili sejarah 1000 tahun dulu, antara 600 ke 1000 tahun dulu, sama ada dia dibina sebelum kedatangan Islam ataupun dia dibaik pulih selepas kedatangan Islam. Seni bina jambatannya sangat menarik dengan menggunakan teori geofizik, teori fizik yang sangat menarik, di mana tiang jambatan yang dibina itu menggunakan sistem potongan batu yang mengikut sistem fizik. Jadi tidak ada paku, tidak ada gam. Saudara bayangkanlah bagaimana batu yang dipotong dengan menggunakan sistem fizik itu boleh membina jambatan tanpa menggunakan gam, tetapi hanya dengan menggunakan fizik pemotongan batu. Ini adalah pencapaian luar biasa yang masih kekal di Kosovo. Dan yang kedua, saya suka dia adalah bandar yang jazz, kerana penduduknya hanya 1.733 juta orang. Itu penduduk Kosovo sekarang. Mengikut data baru yang dikeluarkan pada 2018, saya berada pada sana pada 2008. Saya pergi ke Kosovo setelah saya mengetahui Kosovo akan meraihkan kemerdekaannya pada 17 Februari. Jadi saya sampai 2-3 hari lebih awal dengan niat bahawa saya ingin berdiri di tengah-tengah kemeriahan Kosovo meraih dirinya merdeka setelah mereka berperang daripada 1994 melalui tragedi yang teruk pada 1998. Pembunuhan terus berlaku hingga mereka diberi pelindungan dan juga kemerdekaan perisytiharan secara tidak rasmi pada 2004, hinggalah akhirnya mereka menerima undi dan sokongan yang cukup dari masyarakat dunia untuk mengisytiharkan kemerdekaan mereka pada 17 Februari 2008. Kenang-kenangannya yang saya pakai ini adalah milik patch adalah milik komando Kosovo pada hari perarakan tu. Kalau saudara boleh tengok balik videonya itu dalam klip lagu yang saya tulis dan saya keluarkan klip khas untuk dokumentari ini berjudul Pristina. Ini adalah yang saya perolehi daripada bahu komando itu sendiri, kerana saya adalah satu-satunya wartawan negara Islam yang hadir pada hari mereka mengisytiharkan kemerdekaan secara kecil-kecilan. Hanya ada lebih kurang 80 lebih komando khas yang memakai patch ini, patch TMK. Saya menitis air mata ketika perarakan itu berlaku, menangis sebab lihat inilah Allah kembalikan Islam kepada Kosovo menjadi negara keempat Islam di bumi Eropah. Ketika kita bercakap tentang Eropah adalah sebuah tanah Kristian, tetapi dengan kemurahan yang Allah berikan, bayangkanlah pada tahun 2008 Islam lahir di sebuah negara di tengah-tengah di tengah-tengah benua Eropah. Kosovo menjadi negara Islam yang keempat di Eropah selepas Turki, selepas Albania. Kemudian pada tahun 1998, lebih kurang pada tahun 2002, lahir Bosnia Herzegovina yang juga sebuah negara Islam yang ketiga, dan negara Islam yang mutakhir dan paling muda yang berada di tengah bumi Eropah adalah Kosovo. Ini saya dapat daripada komando dia. Bila saya ambil gambar, mereka sangat bergembira kerana pada waktu itu mereka menjadi komando tanpa dibenarkan memiliki senjata api, kerana keseluruhan Kosovo pada waktu itu diberi pelindungan oleh NATO. Jadi di mana-mana saja akan ada tentera NATO untuk melindungi sebarang bentuk serangan daripada Serbia, kerana pada waktu itu telah wujud perjanjian Serbia tidak boleh memasuki bumi Kosovo, tidak boleh membuat serangan udara, malah telah pun dipisahkan sempadannya. So garisan sempadan dia yang bersempadan dengan Serbia, sebahagian sempadan dia bersempadan dengan Albania. Orang Kosovo dan Albania mempunyai darah yang sama, menggunakan bahasa yang sama. Sebab itu bendera dia hampir sama, dan mereka menganggap bahawa Albania dan Kosovo itu adalah sebagai dua negara saudara seperti rumpun Melayu, Malaysia, Indonesia dan Brunei ini. Dan sempadan mereka yang di bahagian selatan adalah dengan Moldova. Skopje nama ibu negara dia. Moldova juga menarik. Saya sempat menaiki kereta api merentas pergi ke Moldova. Sangat klasik perjalanan dia. Okey. Siapa Adam Yashari? Adam Yashari dilahirkan pada tahun 55 sebagai seorang Kosovo berdarah Albania. Ketika kecil, beliau dipengaruhi oleh aliran untuk memerdekakan Kosovo dengan semangat sebagai seorang Albania. Pada waktu itu, perjuangan yang mereka bawa adalah untuk menyatukan Kosovo menjadi sebahagian daripada negara Albania.
Kerana Albania telah wujud sebagai sebuah negara merdeka Islam, dan pada waktu itu kerana orang Kosovo itu adalah majoritinya Albania, wujud keinginan untuk menubuhkan sebuah negara Albania yang merangkumi Kosovo. Jadi pada usia muda, sekitar usianya 20-an, dia lahir tahun 55, pada tahun 70-an beliau telah pergi melarikan diri ke Albania dan menyertai gerakan tentera Albania. Di situ beliau mulai menerima latihan ketenteraan. Kecekapan beliau sebagai pemimpin militer, keupayaan beliau menubuh tentera komando ini adalah kerana pengaruh beliau menerima latihan daripada tentera Albania. Apabila beliau kembali pada tahun penghujung 80-an, beliau menubuhkan Albania Kosovo Liberation Army yang menggunakan logo ini, sebuah negara Islam tetapi sebahagian daripada Albania. Tetapi apabila meretus sahaja perang Balkan, di mana saudara tahu, ini panjang sih saya ambil cerita ni. Apabila jatuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, berarti jatuhnya komunis. Tembok Berlin telah menyatukan Jerman Timur yang komunis dan Jerman Barat. Sebab tu kita duk cerita West Germ, East Germ sekarang ni. West Germ, East Germ, West Germ, East Germ. Kerana kita ingin mengingati bahawa tidak lagi wujud West Germ dan East Germ selepas 1989 apabila berlaku peristiwa jatuhnya tembok Berlin, yang menjadi lagu killer song Wind of Change, nyanyian Scorpion tu. Jatuhnya tembok Berlin berarti jatuhnya kekuatan komunis di Eropah dan juga Eropah Timur. Peristiwa 1989 dengan jatuhnya tembok Berlin dan bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur, yang Jerman Timur adalah pro-Rusia komunis dan Jerman Barat adalah pro-Barat kapitalis, ia memberi pengaruh yang besar juga kepada Rusia. Rusia pada waktu itu gagal melaksanakan perestroika dan glasnost di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev. Gagal. Rusia juga mengalami masalah pemelesetan ekonomi dan rakyat mula memberontak, di mana komunis yang diasaskan di Rusia melalui revolusi Bolshevik 1917 menemui jalan buntu pada tahun 1987, dan akhirnya Rusia sendiri terpaksa mengisytiharkan jatuhnya komunis apabila gerakan Boris Yeltsin berlaku dan Boris Yeltsin berjaya menewaskan pengaruh rejim komunis yang di Rusia. Maka Rusia sendiri secara akhirnya menjadi sebuah negara yang lemah. Apabila Rusia menjadi sebuah negara yang lemah berikutan krisis dalaman, ada 3 negara mengisytiharkan kemerdekaan mereka lebih awal, iaitu Georgia, Latvia dan Estonia. Ini negara yang berada di timur Rusia. Mereka mengisytiharkan kemerdekaan. Bila mereka isytiharkan kemerdekaan, pada waktu yang sama juga Yugoslavia adalah sebuah negara yang pro-Rusia. Sekarang dah tak ada dah. Sebab tu bila kita nak jumpa barang, kita kata, oh ni made in Yugoslavia, berebut orang nak pakai Adidas Rome dan Adidas Vienna made in Yugoslavia. Kerana pada selepas saja Rusia jatuh, Yugoslavia yang asalnya adalah sebuah negara penjajah, seperti juga komunis di Rusia. Komunis Rusia menjajah Estonia, Latvia dan juga Georgia. Kemudian menjajah lagi Azerbaijan, dia menjajah lagi Ukraine, dia menjajah lagi 4 negara Islam, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan dan juga Uzbekistan. Ini bagaimana Rusia membina wilayahnya. Yugoslavia juga ada sejarahnya. Yugoslavia pada waktu itu atas sokongan Rusia, orang-orang Serb Yugoslavia mula menjajah Slovenia, mereka menjajah Kroasia, mereka menjajah Kosovo, mereka menjajah Montenegro, mereka menjajah Moldova dan juga Kosovo. Ini bagaimana sistemnya. Apabila Rusia jatuh dan negara-negara jajahan Rusia yang pada 1945 tu, pembahagian kawasan antara komunis dan demokrasi berikutan perang mengalahkan Nazi, Yugoslavia berpecah. Bila Yugoslavia berpecah, Slovenia antara negara yang awal mengisytiharkan kemerdekaan. Tetapi Moldova juga mengisytiharkan kemerdekaan. Tetapi Rusia tidak mengizinkan kemerdekaan kepada Kroasia kerana pemusuhan etnik mereka dari segi mazhab agama, kerana Kroasia adalah sebuah negara Kristian Ortodok. Mereka tidak membenarkan Kroasia mengisytiharkan negara mereka kerana Kroasia adalah Kristian Katolik. Pada waktu yang sama, mereka tidak membenarkan Bosnia-Herzegovina mengisytiharkan diri mereka sebagai negara merdeka kerana 70% penduduk Bosnia adalah Islam. Jadi mereka tidak mahu wujud lagi sebuah negara Islam di tengah bumi Eropah. Mereka juga tidak membenarkan Kosovo mengisytiharkan negara Islam. Kerana Kosovo adalah negara majoriti Islam, maka komunis memerangi mereka. Itulah berlaku peristiwa Perang Balkan 1992. Pembunuhan demi pembunuhan, penyembelihan demi penyembelihan. Orang Islam disembelih seperti haiwan. Dia bermula pada satu hari solat Jumaat. Apabila orang Islam berkumpul di tengah-tengah solat Jumaat, mereka tahu ini adalah peluang terbaik untuk membunuh lelaki Islam.
Maka tentera-tentera Serb menunggu di luar perkarangan masjid. Apabila selesai solat jemaat, mereka menyerang secara bertubi-tubi dengan menembak mati jemaah yang keluar daripada masjid. Dan itulah bermulanya tragedi pembunuhan etnik cleansing atau penghapusan etnik di Balkan. Secara sejarahnya, dunia tidak pernah memberi perhatian. Dunia tidak pernah memberi perhatian. Saya masih ingat pada waktu itu utusan Malaysia antara yang paling awal memberi perhatian apabila Tan Sri Johan Jaafar, masa itu Johan Jaafar, beliau mengambil berat setelah berbincang dengan ABIM. Johan Jaafar membuat keputusan untuk menghantar seorang wartawan bernama Ainul Amris. Ini kehebatan utusan pada zaman gemilangnya. Menghantar seorang wartawan bernama Ainul Amris, sahabat baik saya bekerja dengan dia waktu itu. Ainul dihantar untuk menyusup masuk ke Bosnia dengan menggunakan laluan melalui bantuan ABIM untuk membuat laporan apa yang sebenarnya berlaku di Bosnia. Bagaimana orang Islam dibunuh dengan banyak dan kenapa media dunia tidak memberi perhatian. Ainul berjaya ke sana. Satu hari kalau boleh saya akan jemput Ainul ke sini. Beliau menceritakan bagaimana tentera Serbia meletakkan pistol di atas kepala beliau kerana mensyaki beliau adalah seorang Muslim. Bagaimana beliau terpaksa menggunakan laluan terowong bawah tanah untuk mendapatkan laporan dan menyiarkannya. Ini zaman gemilang utusan. Wartawan-wartawannya bukan saja setakat menulis tapi adalah pejuang-pejuang yang berani, yang sanggup menggadai nyawa untuk memberi laporan yang tepat tentang nasib orang Islam di seluruh dunia. Tetapi pada waktu itu dunia tidak memberi perhatian. Hampir tidak ada perhatian dan hampir tidak ada orang percaya. Seperti mana yang berlaku di Uyghur sekarang, kita 50-50. Benarkah orang Islam Uyghur dikepung? Benarkah 1 juta orang Islam Uyghur dipenjara di dalam kawasan yang dikepung oleh tentera komunis? Benarkah orang-orang muda Yugoslavia dipenjara dan diseksa, dibunuh dan disembunyikan daripada pengetahuan am? Apa yang berlaku di Uyghur, iaitu dipanggil kekejaman yang dirahsiakan dan kita tidak memberi perhatian, samalah juga pada tahun 1992. Apabila pembunuhan etnik berlaku ke atas orang Islam, tak siapa memberi perhatian. Apabila utusan sampai, kita mendapat berita domestik, hinggalah muncul seorang wartawan wanita berasal daripada Iran tetapi seorang Kristian yang migrate ke Eropah, berhijrah ke Amerika. Nama beliau adalah Christiane Amanpour. Christiane Amanpour adalah seorang wartawan legenda, wanita, sangat berani. Program dia masih ada di CNN sekarang, iaitu Christiane Amanpour. Christiane Amanpour dalam usia yang muda, semangat berkobar-kobar, beliau berjaya menyusup dan akhirnya menghantar visual bagaimana pembunuhan etnik berlaku. Laporan tersebutlah yang menggemparkan seluruh dunia dengan mengatakan kabar angin mengenai orang Islam disembelih dan ditembak hidup-hidup dan dibunuh seperti binatang oleh tentera Serb mula dipercayai dan akhirnya United Nations bersidang. Ketika United Nations tidak boleh membuat keputusan, Amerika menggunakan hubungan baiknya dengan NATO, iaitu Pakatan Ketenteraan Atlantik Utara, untuk bertindak. Jadi NATO setelah memberi amaran berkali-kali kepada Slobodan Milosevic, iaitu pemimpin Serbia, untuk menghentikan pembunuhan terhadap orang Islam. Tetapi bila Slobodan Milosevic enggan, maka Kosovo NATO melancarkan serangan utara bertala-tala hingga akhirnya ia melemahkan kedudukan tentera Serbia. Maka pada waktu itulah barulah Bosnia Herzegovina dan Croatia menjadi negara yang sedikit aman, diberi pelindungan ketenteraan oleh tentera NATO dan Serbia menghentikan pembunuhan etnik. Tetapi waktu itu sudah agak lewat kerana hampir 4 tahun orang Islam disembelih dan dibunuh. Beratus ribu orang mati. Kemudian bila selesainya konflik di Bosnia dan di Croatia, di mana Bosnia dan Croatia telah pun dilindungi dan dibenarkan mengisytiharkan diri mereka sebagai wilayah otonomi ataupun merdeka secara tidak langsung, Slovakia, Moldova juga telah pun mengisytiharkan kemerdekaan, tetapi mereka tidak diserang oleh golongan Serbia kerana mempunyai fahaman yang sama. Kosovo adalah negara terakhir yang ingin menggerakkan kemerdekaan. Jadi saya kata tadi pada 1991 apabila pulang daripada pelarian apabila Adam Yashari pulang daripada latihan ketenteraan di Kosovo, di Albania, beliau memula menubuhkan KLA, Commando Liberation Army ini, secara senyap. Dan mula membuat perjuangan demi perjuangan, tetapi beliau terpaksa melarikan diri pada tahun 92 dan 93, ditangkap di Albania. Beliau ditangkap di Albania di atas arahan Yugoslavia dengan mengatakan dia adalah penjenayah perang. Tetapi di Albania, tentera-tentera Albania menuntut daripada mahkamah untuk menarik balik tuduhan tersebut kerana Adam Yashari dianggap sebagai seorang pejuang yang ingin menubuhkan sebuah negara merdeka Albania Kosovo. Adam Yashari kembali pada tahun 1994 ketika perang etnik sedang berlaku, orang Islam sedang disembelih. Saudara harus ingat bahawa Serbia berada di sini,
Bosnia Herzegovina dan juga Croatia berada di sebelah sini. Manakala Kosovo berada di sebelah sini. Dia wilayah yang berjarak, dan Kosovo adalah wilayah yang paling kecil yang Serbia tak ingin memerdekakannya dengan menganggap bahawa sebelum era penjajahan berlaku, tidak wujud negara Kosovo. Maksudnya sebelum Jeneral Tito menubuhkan Yugoslavia, dia menjajah negara-negara yang saya sebut tadi. Dia menjajah Croatia, dia menjajah Slovenia, dia menjajah Moldova, dia menjajah Bosnia. Tetapi dia kata pada waktu itu, Kosovo telah pun berada dalam peta Serbia. Mustahil dia akan memberi sebuah negara merdeka kepada Kosovo tanpa asas sejarah. Tapi Kosovo mahukan kemerdekaan kerana mereka adalah penduduk majoriti Islam. 1.8 juta orang Islam, penduduk mereka adalah orang Islam. Maka Adam Yashari pun berjuang, dan akhirnya beliau berjaya menubuhkan pasukan Komando Liberation Army dengan sokongan yang amat kecil. Beliau membuat beberapa serangan hendap kerana pada waktu itu pembunuhan ke atas orang Islam, terutama tragedi di Racak. Saya pergi ke Racak. Kalau tengok dalam video yang saya kata tadi, lagu tema Pristina, akan nampak suara saya sedang berada di makam Racak, di mana kebumian mangsa pembunuhan beramai-ramai di sebuah kampung di mana Racak dikempung pada waktu malam. Apabila cuaca gelap, tentera Serbia mematikan bekalan elektrik dan masuk rumah ke rumah untuk membunuh wanita dan lelaki. Saya rasa 163 orang dibunuh pada malam penuh tragedi. Dan ketika saya pergi dan mewawancara mangsa yang masih hidup, semua orang bercerita tentang bagaimana anak mereka, bagaimana suami mereka, bagaimana kakak adik mereka disembelih dalam gelap oleh tentera Serbia. Dan akhirnya besok apabila mereka bangun, darah memenuhi perkampungan di Racak kerana orang Islam disembelih dalam satu operasi malam hari oleh tentera Serbia. Apabila peristiwa itu berlaku, dia membangkitkan kemarahan Adam Yashari. Tapi Adam Yashari belum lagi dapat menaikkan semangat orang Islam di Kosovo untuk membina sebuah negara mereka. Adam Yashari ketika diburu kerana beliau membuat banyak serangan hendap ke atas kedudukan tentera dan polis Serbia, akhirnya mereka dapat mengesannya bersembunyi di sebuah rumah di Prezak bersama keluarganya. Kemudian kepungan dibuat di kawasan rumahnya pada bulan Mac. Pada bulan Mac 1998, kepungan dibuat di rumahnya. Dan pada waktu itu beliau menjemput penduduk kampung untuk bersembunyi di rumahnya. Kerana mereka bimbang disembelih seperti mana berlaku di Racak. Jadi beratus-ratus orang datang berkumpul di rumah Adam Yashari. Rumah dia fikir kalau 50 orang duduk pun dah padat. Tetapi pada waktu itu beratus penduduk kampung bersembunyi di situ kerana bimbang disembelih oleh tentera Serbia. Tentera Serbia berjaya mengesan rumah Adam Yashari, maka mereka mengepung. Bila mereka kepung dan akhirnya kepungan penuh berlaku, Adam Yashari bersama beratus penduduk kampung di Prezak tidak dapat melarikan diri, maka tentera Serbia memberi kata dua. Keluar menyerah diri atau kami akan membunuh kamu semua. Adam membuat rundingan untuk membenarkan penduduk kampung yang ingin keluar supaya dapat keluar daripada rumahnya. Jadi mana-mana penduduk kampung yang ingin keluar, mereka telah diberi masa 2 jam saja notisnya. 2 jam. Selepas dikepung tu, tentera Serbia kata sesiapa yang tidak meninggalkan rumah Adam Yashari dalam tempoh 2 jam, kami akan bom rumah ni. Di dalam tempoh 2 jam, beratus-ratus orang keluar. Tinggallah Adam Yashari bersama 55 anggota keluarganya. Termasuk beliau adalah 56. Antaranya abangnya, anak saudaranya, sepupunya. Setelah 2 jam, Serbia mengatur serangan. Dan pelaku tembak-menembak, di mana keluarga Adam Yashari daripada yang berusia 16 tahun sampailah yang berusia abangnya berusia 46 tahun ketika itu. Adam berusia 43 tahun. Kejadian pada 7 hari bulan Mac 1998 tu berlaku tembak-menembak selama 3 hari. Tembak-menembak macam Bukit Kepong lah rasanya, tembak-menembak, di mana keluarga ini berpegang pada prinsip kami tidak akan menyerah diri kepada tentera Serbia. Dalam kejadian tembak-menembak, Serbia telah melancarkan beberapa roket. Ini yang punca teruknya kematian dalam rumah yang kecil yang saya anggap mungkin 2,500 square feet. Kalau saudara pergi ke Pristina, tapak rumah yang dibom dan dibakar tu kini dijadikan muzium tinggalan. Kita boleh melawat muzium tersebut kerana Adam Yashari telah pun dianggap sebagai hero. Maka rumah itu tidak dibangunkan semula, dia dilindungi dan dipelihara sebagai pusat sejarah. Setelah serang bertalu-talu selama 4 hari, kalau mengikut ceritanya, 4 hari, akhirnya semua yang ada dalam rumah itu mati. Tentera Serbia masuk dan Adam mati. Kematian Adam Yashari bersama dengan 16 orang wanita, termasuk isterinya dan anak perempuannya,
Kim Sik, tak siap saya nama anak perempuan ni. Adam hanya ada satu anak, abangnya Hamid Yashari. 10 wanita dan 16 kanak-kanak. Daripada jumlah 56 yang mati itu, 10 wanita dan 16 kanak-kanak. Ini adalah pembunuhan yang paling tragik dan akhirnya menimbulkan kemarahan kepada orang Islam di seluruh Kosovo. Maka mereka bangkit. Pembunuhan Adam Yashari lah yang betul-betul membuatkan orang Islam Kosovo tak dapat menerima kekejaman bangsa Serbia. Dan akhirnya mereka menubuh, akhirnya Kosovo Liberation Army yang sekarang ni menggunakan perkataan TMK ni, ditubuhkan dan beribu-ribu orang menyertainya. Dan akhirnya perjuangan menentang Serbia berlaku secara besar-besaran. Hingga satu lagi peristiwa NATO masuk campur. Setelah selesai krisis di Croatia dan di Bosnia, NATO menyedari bahawa Serbia masih lagi membunuh orang Islam di Kosovo. Maka tentera NATO sekali lagi masuk membantu. Dan akhirnya pada tahun 2004, Kosovo selamat kerana diberi perlindungan penuh oleh tentera NATO. Dan tiada pembunuhan berlaku. Dan akhirnya pada 7 hari bulan Mac 2008, 17 hari bulan Februari 2008, NATO membenarkan Kosovo mengisytiharkan kemerdekaannya secara rasmi, iaitu 10 tahun selepas kematian Adam Yashari. Adam Yashari meninggal pada 17 hari bulan Februari, tetapi kemudiannya pada 7 hari bulan Mac, negara Islam keempat lahir di Kosovo dengan pengisytiharan kemerdekaan. Jadi saya naik kapal terbang daripada KL, fly ke Bangkok. Biasalah cari tiket murah. Di Bangkok dapat tiket murah, bukan nak kritik Kuala Lumpur. Ini pengalaman saya naik tiket murah, fly dan turun di Istanbul. Dari Istanbul saya naik kapal terbang yang turun di ibu kota Kosovo, Pristina. Penerbangan murah dengan kapal terbang yang kecil. Tapi cantiklah, seronok kan, daripada tingkat ke terbang kita dapat melihat Skopje, ibu negara Moldova, sebab dia terbang rendah. Oh, ini Skopje. Kemudian kita Pristina. Dan saya berada di tengah-tengah perarakan yang penuh dengan air mata. Kerana pada waktu itu bila NATO memberi perlindungan kepada Kosovo, tentera komando ini hanya bersenjatakan cota. Manakala logo yang saya pakai ini adalah logo polis Kosovo yang juga hanya menggunakan cota. Dengan uniform yang ala kadar tapi semangat yang sangat tinggi. Padang kawat itu tidaklah besar, sekitar 1,5 biji padang bola saja. Di situlah tempat mereka meraihkan kemerdekaan, berkawat menaikkan bendera Kosovo, menyampaikan ucapan pada sebelah pagi hari. Dan saya fikir ramai orang menangis. Kita pun walaupun tak faham bahasa Kosovo, kita tak faham apa ucapan, kita pun menangis. Akhirnya kita faham setelah dianggarkan lebih kurang 22,000 orang rakyat Kosovo mati disembelih oleh tentera Serbia, akhirnya mereka mendapat kemerdekaan. Itu adalah pengalaman penuh air mata. Dan saya simpanlah 2 patches ni. Kerana patches ni diberi sendiri oleh tentera. Waktu ni patches ni datang dalam bentuk shred. Bila saya sedang, kameraman saya sedang ambil gambar, saya juga memberi tabik hormat pada tu dan saya tanya, boleh dapat ni tak? Dia pun dalam keadaan tegak, serap. Koyak bagi pada saya. Jalan pula kepada barisan polis, kita akan mengambil gambar, saya memberi tabik hormat. Dia keluarkan juga badge yang ni. Ini adalah 2 badge yang saya simpan daripada 2008. Baju ni selalu saya pakai pada hari-hari yang saya rasa bila semangat saya masa rendah, saya perlukan semangat baru, saya akan menyerong baju ni kerana 2 badge ni. Itu cerita mengenai Kosovo, supaya dia memberi iktibar kepada kita bahawa bagaimana Islam dipertahankan. Kalau hari ini kita asyik bercakap je, kerana benda-benda logo, kerana benda-benda parti, kerana benda-benda status di Facebook kita berlari setengah mati. Kerana benda-benda tiger, kerana benda-benda kecil, kita memusuhi orang Rohingya seperti pada kita memusuhi seorang kafir. Kerana hal-hal yang bersifat kerana orang itu bangsanya lain, kita melupakan bahawa mereka adalah saudara agama kita. Dia memberi banyak gambaran kepada saya betapa naif dan dhaifnya cara kita berfikir sebagai seorang Muslim. Kita takut sebahagian nasi dalam pinggan kita dimakan oleh orang Rohingya. Kita takut sebahagian lauk yang banyak di atas meja kita diambil oleh orang Rohingya. Kita takut sebahagian wang yang boleh menebalkan poket kita diambil oleh orang Rohingya. Kita melancarkan kempen anti Rohingya seolah-olah mereka itu adalah kafir. Kita berpegang kepada negara bangsa, itu sempadan, tanpa berpegang kepada apa yang ditanya di dalam kubur nanti adalah siapa saudara kamu. Saudara kamu adalah orang-orang yang seagama denganmu, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengikut ajaran Rasulullah. Kita lupa bahagian-bahagian itu kerana ketamakan kita terhadap
sepinggan nasi lauk. Kebencian kita terhadap satu dua orang yang mendakwa dirinya Samsing ataupun dirinya Taiko. Kita membenci hingga kita tidak dapat mengawal. Di mana hati kita sebagai seorang Islam, saya ingatkan sekali lagi, akhirnya bukanlah berapa tebal kitab yang kita simpan di rumah, berapa ribu hadis yang kita hafal, berapa juz Al-Quran yang kita tahu, betapa hitam dan lebam dari kita kerana kita ni orang yang rajin bersolat, betapa banyak lembu korban yang kita korbankan hingga bertemasya orang datang melihat kekayaan kita, berapa kali kita boleh buat kenduri memberitahu orang kita pergi haji, berapa banyak gambar selfie yang kita boleh selfie di kota Mekah mengatakan kita umrah setiap tahun. Saya tidak fikir itu adalah hal yang besar, kerana hal yang paling besar yang akan ditanya di dalam kubur adalah apa yang kita korbankan kepada agama kita. Apa yang kita korbankan kepada agama kita. Bukanlah kita berkorban untuk diri kita berulang kali pergi ke Mekah dan berselfie. Tiap 2 jam naik status, telah berada di Mekah. Saya bukan menyindir, tapi saya nak anda mempunyai fikiran bahawa menjadi seorang Muslim yang baik adalah mencintai Muslim yang lain. So agak panjang ni, mana boleh panjang dah. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih.